Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi insya-Allah hari ini kira di antara kemuncak perbincangan kita lah, iaitu berkenaan dengan ahkam fiqh yang berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan, juga melibatkan zakat fitrah. Juga kita mungkin boleh menyentuh tentang i'tikaf. Dan seterusnya puasa 6 insya-Allah yang kita akan buat dengan izin Allah selepas Ramadan. Berkenaan dengan anak bulan, dia bukan menjadi satu isu di zaman sekarang ini. Okey. Kerana kita dah ada sistem yang bagus sehingga kita sukar untuk tidak mengetahui bila nak puasa. Dulu anak bulan dengan 2 orang saksi ataupun seorang saksi yang nampak, tapi sekarang ni kita lebih, sebab nampak ni dia punya kesalahan dia boleh 60%. Tapi teleskop yang digunakan 96% tepat. 4% yang salah. Mana dia untuk nak kata salah tu sangat sedikit. Sebab itu kalau orang yang jumud, dia kata tak sah tengok berdasarkan alat moden ni, teleskop ni. Sebab dia kata Nabi tak tengok. Sebab itu kalau orang yang ikut sebahagian kefahaman ini, satu keluarga tu macam-macam mazhab. Hari Sabtu anak raya, bapa tak raya sebab orang tak nampak. Di UK berlaku macam tu, sebab dia ikut kefahaman begitu. Jadi satu rumah raya berlainan hari, sebab mereka tak menggunakan kaedah falak. Sebab Nabi bersabda, nahnu ummatun ummiyatun la nahsab wa la naktub. Kami adalah umat yang tidak membaca, tidak menghisap, maksud tidak tengok falak dan tidak menulis. Sedangkan hadis itu Nabi bukan menceritakan hukum, Nabi menceritakan keadaan. Zaman itu masyarakat di kalangan sahabat Rasulullah belum mencapai tahap begitu. Nabi tak larang pun tengok falak. Jadi alhamdulillah kita di Malaysia, masya-Allah, kita ada makna malam ke-30 tu 29 kita dah semua makna dia pegawai-pegawai falak ini dengan mufti pergi tengok. Dan tak ada di sana keraguan untuk kita berpuasa. Jadi kita tak bincang sangat. Cuma masalahnya yang berkaitan dengan hari, kita sentuh sedikit. Kalau kita naik kapal terbang, di sini tak berpuasa lagi, maknanya kita musafir ataupun kita nak balik kampung kita. Kemudian bila kita sampai ke negeri yang nampak anak bulan, maka kita kena ikut negeri yang kita sampai. Tak boleh yang negeri kita tu, saya duduk London, tak nampak anak bulan lagi. Sampai ke Malaysia, kena ikut Malaysia, tak boleh ikut London. Sebab itu kita raya haji datang problem, sebab kita nak ikut Saudi dia punya falak dan lain. Sebab dia mataliq, tempat naik matahari ni dia jauh. Makna dia di Saudi, dia punya anak bulan dia punya line tak sama dengan tempat Malaysia. Sebab tu kita kadang-kadang sambut raya haji berlainan dengan apa nama dia, orang yang buat haji di sana, Yaum Arafah. Sebab kita ikut haji bukan Yaum Arafah, kita ikut anak bulan. Kadang-kadang itu isu yang kita bergaduh. Sedangkan benda itu telah jelas dalam kitab-kitab fiqh. Bila ikhtilaf matali', bila dia panggil apa, berlainan tempat matahari naik tu, maka dia menuntut kepada hukum yang berlainan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita puasa, kemudian kita sampai ke tempat yang berbuka puasa. Mana kita sekarang kita puasa, kita pergi, tempat tu buka puasa. Macam mana? Tengok keadaan. Kalau awal bulan kita tak buka lagi lah. Okay. Tapi kalau hujung bulan ni, orang raya, masa tu kita buka. Nanti tapi kita kena tengok, kita puasa 29 hari ke 28 hari. Kalau sebelum ni kita dah puasa 29 hari, kita sampai ke Malaysia misalnya, hari tu hari raya, kita kena buka sebab hari tu hari raya. Dan kita tak perlu qada sebab sebulan boleh mencapai 29 hari. Tetapi kita baru puasa 28 hari. Sampai ke sini orang dah raya, kita buka tapi kena qada
Sebab tak boleh berpuasa hari raya. Haram puasa hari raya. Jadi tengok dua keadaan ni ya. Kalau kita dah berpuasa 29 hari, kita tak perlu qada. Sebab Nabi kata asyaru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan ini boleh jadi 29 atau 30. Tetapi kalau kita puasa 28 hari, kita sampai ke Malaysia, kita kena qada pada hari yang lain. Apa dapat sebut? Mengikut maridan atau ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti hari lain. Hari apa tak apa, sebelum yang penting dalam tempoh sebelum 11 bulan akan datang, paling lewat Syaban. Mungkin ada ibu-ibu yang tak ganti lagi. Kalau tak sempat nanti lepas puasa Ramadan ganti balik. Bila ganti baru bayar fidyah. Jangan bayar fidyah dulu. Sebab fidyah terikat dengan puasa. Ini bayar fidyah tapi tak puasa. Tak jadi. Puasa dulu baru bayar fidyah. Fidyah nanti kita bincangkan hanya kepada orang yang tua ataupun sakit. Okey? Itu masalah yang problem kalau kita ikhtilaf, iaitu waktu atau berbeza tempat dan waktu. Nanti kita akan bincangkan pula waktu berbuka puasa bagi orang yang duduk tempat tinggi, kondominium atas bukit dan orang naik kapal terbang, sebab waktu mereka berlainan dengan orang bawah walaupun dengan azan tapi cerah lagi. Boleh tak buka? Nanti kita akan masuk nanti insya-Allah. Okey, itu jelas Siapa tak jelas nanti boleh tanya soalan insya-Allah. Baik, syarat kita berpuasa yang pertama kita mesti Islam. Ini syarat untuk kita wajib berpuasa. Orang kafir tak wajib puasa. Kalau mereka puasa, tak dapat apa. Dan ada orang yang kafir berpuasa kerana untuk diet. Itu wujud. Dan yang kedua, baligh. Jadi budak-budak tak wajib berpuasa, hanya digalakkan. Bukan disunatkan, digalakkan. Sebab budak-budak mana ada hukum? Budak-budak tidak ada hukum kerana mereka belum lagi ditaklifkan. Maka dikatakan digalakkan. Bila nak kena puasa budak-budak? Ada orang kata 7, ada orang kata waktu mampulah 10 atau 12. Sebab kita kena tahu, kita tak boleh letakkan puasa sama dengan sembahyang. Sembahyang 5 minit. Betul 7 tahun. Puasa 12 jam. Jadi ada ibu bapa paksa anak dia dalam usia dia 7 tahun sampai dia teruk. Sampai jatuh sakit. Tak betul. Jadi kita 7 tahun tu bukan puasa penuh. Puasalah sikit-sikit, ambil 3 jam, dia lapar bagi makan. Tak boleh kita latihan itu secara direct, secara total. Kerana cuba kita tengok, puasa 12 jam, sembahyang 5 minit. Jadi tak sama. Maka puasa tidak sama dengan sembahyang. Jadi darjah 1 puasa 3 jam, lepas tu dia buka balik. Nanti darjah 2, darjah 3, darjah 4 barulah puasa penuh. Umur 10 tahun puasa penuh. Bukan apa mak tu tak larat nak masak. Kalau masak pun aku lapar pula. Jadi tengok anak makan sedap. Kadang-kadang kita tengok masa kita puasa ni, tengok orang makan pun sedap. Sedap donat dia makan, kan? Donat pun sedap. Memang donat sedap dulu. Bihun tadi pun sedap kan? Bihun pun sedap. Tapi kita kena ingat, latihan berpuasa tak boleh kita paksa anak-anak. Dan ramai kesilapan daripada ibu bapa paksa anak berpuasa. Dan akhirnya jatuh sakit. Jadi ulama kata apa? Tidak sama puasa dengan sembahyang. Jadi kita latih anak-anak ini puasa sikit-sikit. Jadi kalau boleh galakkan bagi duit, itu benda yang bagus. Sahabat Rasulullah SAW ni, contohnya bila anak-anak mereka ni ikut sunnah Nabi, misalnya bersukan. Budak-budak ni digalakkan bersukan, macam usia macam ni bersukan. Mereka ni bagi hadiah. Sahabat Nabi ni, bila tengok anak-anak kawan-kawan main, bagi hadiah supaya mereka ni semangat lagi nak naik kuda, mana berenang. Jadi kalau kita kiaskan terhadap macam tu, tak salah di zaman kita sekarang ni ibu bapa yang kata siapa puasa penuh dia bagi satu hari RM10. Ada macam tu. Sebulan 300. Pak miskin. Dia pergi kata janji sangat. Kita janji ni satu benda yang mudah, seronok, tapi nak bayar tu susah. Kita ni sehari janji berapa kali. Tapi bila nak tunai janji yang kawan pukul 3 petang pun, Allah mak,
Syok tengok cerita Hindustan. Jadi kita tengok, tunggu Ustaz. Jadi janji itu satu benda yang mudah. Sebab tu kita jangan banyak berjanji. Bagilah RM1. Tapi itu benda yang digalakkan. Mana kita bagi hadiah. Riak tak timbul, budak-budak tak timbul riak. Ini anak kena ikhlas ya. Budak kecil faham ikhlas kat mana, bagi duit tak ada masalah. Itu di antara benda-benda yang digalakkan. Baik. Tengok mazhab Syafi'i kata apa? Ni nas saya baca. Lakin yu'maru as-sabiyyu bi fi'li as-siyam ba'da 7 sinin idza ataqa as-sauma yata'awwada 'alaihi. Disuruh kanak-kanak berpuasa bila cukup 7 tahun kalau dia mampu. Tengok, kalau dia mampu. Kalau kecil macam ni kesian tengok. Tengok kesian lah. Anak buah saya kecil macam ni, dia jenis lambat besar. Dia jenis tak makan nasi, minum susu. Dia darjah 6 macam darjah 2. Tubuh badan dia. Kalau puasa tu tak larat semua. Dia letih sebab dia struktur badan dia tak kuat. Jangan kita kata tu sebelah tu boleh puasa, tengok badan dia macam mana. Teddy bear, puasa. Tak apa. Tapi kalau yang kecil-kecil tu kita bagi dia sikit-sikit. Tapi bila ayah dia sebut RM10, terus puasa. Semangat, tapi tak boleh bentuk. Kadang-kadang ada yang sampai sakit. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga mesti berakal. Makna dia orang yang dia tidak gila. Gila tu tak wajib lah. Masalah yang berkaitan dengan akal. Ni kena ambil perhatian. Orang tidur sepanjang hari puasa, sah tak sah? Sah puasa dia. Cuma pahala tu sah pada Tuhan. Yalah. Saya tak tahu, ustaz tak pahala, saya tak tahu mana nak tahu benda wajah Tuhan. Tapi jangan buat macam tu. Habis sahur tu dia tidur. Ni kisah berlaku. Sebagian student macam tu. Dia bukan setakat bangun selepas maghrib, pukul 10 baru dia bangun. Terlepas habis semua. Kebanyakan student yang lalai dia macam tu. Dia puasa daripada pagi sampai 10 malam. Malam dia main pingpong sampai ke subuh. Tak ada duduk mesti macam tu. Pelik lah. Dia boleh tidur sampai ke 10 malam. Maksud azan maghrib dia tak bangun lagi. Itu universiti macam tu. Tambah duduk overseas, kalau duduk Mesir, ada orang tidur sampai 17 jam. Cuba bayangkan. Baki nyawa dia ada lebih kurang berapa jam? 7 jam lagi ya. Kalau macam ni baik dia mati tak apa. Sebab tengok sebab sejuk sangat sampai 1 darjah Celsius. Mesir ni kalau ni bulan 5, kalau bulan 12, 1, 2 sejuk sangat. Allah, cakap ni tak payah hisap rokok. Cakap keluar asap. Di Malaysia sebab nak duduk macam barat, dia terpaksa hisap rokok tu, keluar asap tu. Di sana pagi-pagi bangun, kalau rumah macam kami student, tak beri heater. Sana bukan negara barat yang maju tu. Dalam rumah ada heater tak. Sejuk ni, kalau jenis tile lah, mati jalan. Pakai kasut, kalau kawan saya jenis pakai jaket, topi macam duduk atas bukit tu, dalam rumah tu. Topi, sarung tangan, punya tidur. Kalau tidur macam tu tak bangun dah. Sebab selimut dia dengan selimut yang tebal tak bangun. Itu yang ada di Mesir, rekod tidur 17 jam. Cuba tuan-tuan tidur di Malaysia 17 jam, pening kepala bangun. Macam ni, mabuk tu. Jadi kalau orang tidur sepanjang hari, pahala kita tak tahu lah. Tapi secara zahirnya kuranglah pahala dia. Tetapi tidak batal puasa. Tidak batal puasa. Itu orang yang tidur. Tapi kalau gila, batal tu. Kalau gila, walaupun 20 saat, batal. Begitu dikiaskan kepada orang haid. Orang perempuan kecewa. Ustaz, 5 saat Ustaz. 5 saat dia azan. 5 saat lah. Bukan 5 saat. 1 saat. 1 saat pun batal puasa kita. Bukan 1 saat Ustaz. Kosong kira. Tetap batal. Tetapi dapat pahala sepanjang hari. Ramai orang pun kecewa. Dia tanya, Ustaz takkan 5 minit pun berkira Ustaz? Bukan saya berkira. Ini Ustaz belum berkira. Ini undang-undang Tuhan. Itu ujian yang Allah bagi kepada kita. Dan lebih kurang cerita Piramli lah yang mimpi tu. Seniman Bujang Lapuk. Jatuh tak bintang di bau Sultan. Alamat dia mati. Bukan di bau saya. Sikit-sikit je. Bukan sikit tu. Di hidung Ahmad Nespu kali. Punya nak elak bagi. Jadi kita puasa kalau walaupun 1 minit. Walaupun kalau tersilap buka. Katalah kita terdengar azan Kuala Lumpur. Sebab Seremban lain. Dengan Kuala Lumpur dia lewat sikit kan. Awal sikit. Lewat sikit.
kita dengar azan wilayah, Allahu Akbar, kita buka puasa, tetap batal. Ustaz, dah azan TV dah. Tu azan TV mana? Kita seremban bukan wilayah. Ada orang yang macam tu. Jadi time kita nak buka puasa tu kena jaga elok-elok. Okey, itu masalah yang berkaitan dengan tidur. Kalau pensan macam mana? Pensan kalau sepanjang hari batal puasa. Okey. Kalau dia bangun pada mana-mana waktu siang, sah puasa dia. Nah, pensan lain daripada tidur, sebab tidur kita boleh kejut. Pensan tak boleh kejut. Kalau kita pergi buat surgery, kita dibius 4 jam, 4 jam tidur. Tak akan bangun kita. Kalau bangun tu dalam kubur. Malaikat tanya, "Marrah buka." Tadi bius, ni malaikat tanya. Lepas tu tidur balik. Saya pun tak tahu, tak pernah mati lagi. Saya pun tak tahu, lepas malaikat tanya tu kita buat apa? Tidur ke jogging? Tak tahu. Tapi kalau orang yang pitam, orang yang surgery, kalau waktu siang dia bangun, maka sah puasa dia. Tapi kalau dia sepanjang hari pensan, maka puasa dia tidak sah. Sebab orang kata, tidur macam mana? Tidur lain. Tidur, akal kita masih boleh digerakkan. Pensan tak boleh. Tambah koma, tak boleh. Okey, nak kena qada tak? Kalau kita pensan 1 hari, koma 1 hari, bius 1 hari, maka dalam pendapat dalam mazhab Syafi'i tak perlu qada. Tapi sunat qada lah, sebab mazhab Hanafi kena qada. Mazhab Hanafi kena qada. Jadi kita sunat kita qada. Makna dia gila satu benda yang lain. Tidur satu benda yang lain. Pensan satu benda yang lain. Pensan kalau kita berjaga walaupun 1 minit, sah puasa kita. Tidur kalau tak berjaga sepanjang hari pun dia tidur Ashabul Kahfi 30 hari 30 malam bulan Ramadan dia tidur. 1 Ramadan ni dia tidur, nanti raya pun dia bangun. Bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah raya dah ke? Subhanallah. Jadi Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi macam tu. Dia tidur 300 tahun lebih. Dan tidur mereka ni duduk. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud. Kamu tengok dia macam berjaga dia tidur ni. Tapi talak ta'alaihim, kalau kamu tengok maka kamu akan lari sebab takut tengok. Dah 300 tahun tidur. Nampak macam orang hidup. Wahum ruqud, mereka ini sedang tidur. Ada mana nak tahu Negeri Sembilan ni ada Ashabul Kahfi seorang. Masya-Allah. 1 Ramadan nanti dia bangun 1 Syawal. Habis berjanggut habis. Masya-Allah. Kalau mana nak tahu tiba-tiba Allah beri rezeki kat dia macam tu. Selamat dia. Tak rasa penat apa. Boleh buat pameran. Ambil gambar dulu, selfie dulu, selfie. 30 hari tidur ni. Masya-Allah. Muka dia tak tahu jadi macam mana. Kat tu pergi sembahyang aja. Begitu juga masalah kalau budak-budak baligh. Ni masalah. Dia puasa, niat elok. Dia sahur bersama kita. Tiba-tiba tengah hari dia mimpi. Mimpi tidak membatalkan puasa sebab dia di luar kemampuan kita. Yang batal kalau onani atau bersetubuh, itu batal. Kalau seorang tu mimpi dalam tidur, keluar air mani, tidak batal puasa. Maka sah puasa dia. Sebab dia niat dah waktu malam. Selagi mana dia tak buat perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau wanita haid, batal lah. Mana dia puasa, tiba-tiba pukul 6 petang, first time dia didatangi oleh haid, itu batal puasa. Mana dia ada orang yang baligh ketika puasa. Ada kes tapi sikit. Macam orang balik ketika buat haji. Misalnya dia buat haji, dia tawaf, sa'i, semua. Kemudian dia wukuf di Arafah. Tiba-tiba wukuf di Arafah tu dia balik. Maka dia telah mendapat hajjatul Islam. Makna dia telah mendapat haji yang lengkap, kata ulama. Kalau selepas wukuf baru dia balik, masa dia melontak tu dia balik, tak dapat hajjatul Islam. Boleh jelas tak? Orang yang buat haji, bawa budak kecil, tiba-tiba ketika wukuf di Arafah, anak dia balik. Anak dia sempat wukuf di Arafah dalam keadaan balik. Maka haji dia telah dinamakan haji sempurna, hajjatul Islam. Tak perlu buat lain. Tetapi kalau anak yang balik dia melontar, itu kena qada dan buat haji lain.
Walaupun haji dia sempurna, tetapi dituntut lain kerana dia buat haji dalam keadaan tidak baligh. Begitu dalam puasa, kalau kita baligh ketika mana kita puasa dalam keadaan sempurna, puasa itu dianggap sah, tak perlu ulang semula. Ini yang benda yang berkaitan dengan akal. Juga orang kafir masuk Islam. Wa idza aslamal kafir fi athna'i Ramadan atau afaqal majnun fi athna'i yaumin min Ramadan atau balagha as-sabiyyu fihi wa kana muftiran. Okey, ada masalah orang kafir. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam tiba-tiba waktu Ramadan, maka disunatkan dia puasa. Disunatkannya tapi susahlah. Tapi sebahagian daripada orang kafir, dia latih puasa dulu sebelum masuk Islam. Macam Marsha dia masuk Islam, dia berlatih sikit-sikit puasa. Kenal Marsha? Kenal kan? Makcik-makcik kalau Marsha kenal ya. Baik, Datuk Ram kenal Datuk Ram? Datuk Ramli. Datuk Ram kenal? Kenal. Komen-komen itulah. Kilauan emas tu. Baik. Ustuhibba lahum imsaku baqiyatin nahar li hurmati Ramadan. Okey, budak-budak, orang kafir, orang gila, bila sedar, bila baligh, orang kafir masuk Islam ni keadaan penting. Mereka tak wajib berpuasa. Tetapi digalakkan jangan makan. Digalakkan jangan makan kerana menghormati Ramadan. Berlainan dengan orang yang haid. Okey. Orang yang haid memang tak boleh nak puasa. Maka dia boleh makan. Cuma jangan makan tempat awam, takut orang pergi tangkap. Polis tangkap, saya tak puasa. Pasal apa dia pakai tudung tak puasa ni? Saya cuti. Mana ada cuti? Dia orang aja. Polis duk marah. Polis di pusat tu tak faham cuti tu maksud dia haid lah. Jadi jangan makan tempat orang. Beli makan, bungkus-bungkus makanlah dekat mana-mana tempat yang tersembunyi. Di rumah tak apa makan depan suami, tak ada masalah. Apa abang, saya makan mana? Tak apa. Makan gitu. Tak ada makruh apa makan depan orang puasa, tak ada apa. Cuma tempat orang awam tu makruh sebab orang takut orang kata kita tak puasa. Suami kita tahu dia kita tak puasa, jadi kita makan depan suami tak ada masalah apa. Ada setengah orang nak makan hujung-hujung, kesian kat suami. Bagus jugalah kan. Takut suami tumpang kali. Tu. Suami buat pitam, Celau gitu. Baik, itu masalah semua yang berkaitan dengan akal. Mana dia ada kanak-kanak, ada orang kafir, ada orang gila, ada orang tidur, ada orang pensan. Itu kena ingat betul-betul sebab kadang-kadang berlaku. Baik. Bersih, yang keempat, bersih daripada haid dan nifas. Ini sangat penting. Haid kita tahu dah, semua orang tahu haid berlaku dalam 7 hari ataupun dalam buku saya ada dalam fiqh wanita tu banyak bincang. Selalunya 7 hari. Paling tempoh lama 15 hari. Paling lama 15 hari. So kalau darah dah keluar 15 hari, maka dia kena tinggal puasa 15 hari. Tapi kena ingat, niat tinggal puasa tu kerana Allah. Kalau tak niat tak dapat pahala. Kita bila kita haid, digalakkan kita niat aku tinggal puasa ni kerana arahan Allah. Sebab kalau tak haid, kita kena puasa. Kalau tak niat, tak dapat pahala. Jadi dapat free begitu, kosong. Kita makan, tetapi kalau kita niat berhenti puasa itu kerana Allah, kita dapat puasa selama 7 hari. Pahala apa? Pahala itu 7 hari. So makna dia dalam motivasi disebut power of intention. Kita kena juga niat meninggal. Awak yang mana tu? Minta buat ni. Kotak soalan akan diedarkan oleh urus setia. Jika peserta ada soalan, boleh tulis di atas kertas dan masukkan ke dalam kotak. Terima kasih. Kalau yang tak mau tulis, tanya direct pun boleh. Sebab kita bincang ni benda yang penting sekarang ni. Jadi kita sebutkan tadi, haid dalam tempoh 15 hari. Paling panjang. Paling pendek mungkin 1 hari. Tapi jarang 1 hari. Mungkin 3 hingga 5 hari. Taib. Kalaulah tiba-tiba berlaku dalam 15 hari itu selang-seli. 7 hari kita haid. Hari ke-8 bersih. Hari ke-9 bersih. Hari ke-10 datang balik darah. Macam mana puasa 2 hari itu? Mazhab Syafi'i kata tak sah.
Sebab dia masih di dalam tempoh haid. Tapi dapat pahala. Dapat pahala. Nanti selepas Ramadan qada balik. Nah, nanti kita akan bincang. Boleh tak kita qada berserta dengan puasa 6 Syawal? Nanti insya-Allah hujung sikit kita bincang. Jadi dengar betul-betul maksudnya dia panggil ada bab an-naqa bainah tuhrain, iaitu pada an-naqa bainal haidatain, iaitu bersih ketika mana dua kali haid, bersih di antara dua haid, bainal haidatain, iaitu dia panggil an-naqa. Ketika mana kita bersih di dalam tempoh haid tetap mengambil hukum haid. Tapi dalam tempoh 15 hari itu, daripada first kali kita kira 15 hari, makna dalam tempoh 15 hari itu ada darah yang berselang-seli, maka dinamakan sebagai haid juga. Tak keluar warna darah, keluar warna coklat. Tak keluar warna coklat, keluar warna kuning, tetap haid. Ada orang tanya saya, Ustaz kalau warna hijau, hijau pun haid. Hijau kuning Ustaz kedah, lagi haid saya kata. Jadi dia punya kaedah dia, mana-mana warna yang keluar dalam tempoh haid adalah haid. Mana-mana warna yang keluar bukan dalam tempoh haid, ia adalah darah kotor. Misal dah bersih 15 hari, kita hari ke-8 bersih, keluar darah warna kuning, tetap itu darah kotor. Ini kaedah ni kena penting, kena betul-betul. InsyaAllah nanti mungkin kita punya organisasi Iqra akan susun bengkel fit wanita insyaAllah. Jadi siapa yang boleh nanti boleh datang untuk kita bedah banyak isu-isu yang kita buat, sebab buku ni kita pusing satu Malaysia buat bedah buku untuk memahamkan tentang konteks apa haid. Okey, nifas. Apa maksud nifas? Kita orang lelaki tak ada, alhamdulillah Allah Taala buat kita. Paling teruk pun buasir. Nanti ada hukum buasir. Apa hukum buasir? Letakkan ubat di dubur. Batal puasa tak batal? Itu ada. Nifas definisinya darah yang keluar selepas bersalin. Itu poin dia. Nifas definisinya darah yang keluar selepas bersalin. Maknanya kalau darah keluar sebelum bersalin itu darah kotor. Itu darah puasa tak batal lagi. Tapi selalunya orang mengandung dia buka puasa lah. Selalunya tak ada masalah pun. Tetapi kata dia kuat, dia puasa juga. Darah keluar sebelum bersalin itu darah kotor. Kena sembahyang lagi. Tapi kalau kita buat bancian, ramai yang tak sembahyang. Betul tak? Tak sempat, betul tak? Tak sempat. Jadi apa yang perlu dia buat? Nanti selepas dia tamat nifas, kena qada balik. Wajib qada balik. Sebab masa tu belum dikira darah nifas. Darah nifas, darah yang keluar selepas bersalin. Keluar baby. Misalnya kita gugur. Selepas gugur, sebab ada waktu yang dia gugur tapi tak keluar lagi. Baby tak keluar lagi. Keluar, darah keluar, barulah dikatakan darah nifas. Walaupun gugur, tetap nak mana darah nifas. Berapa bulan? 2 bulan, darah nifas. Jelas tak? Itu di antara kefahaman darah nifas. Baik, dan diwajibkan qada ke atas mereka yang meninggalkan puasa di waktu haid dan nifas. Puasa dan nifas. Tetapi adakah boleh qada solat yang ditinggalkan ketika haid dan nifas? Makruh hukum dia. Mazhab Syafi'i menganggap mengqada solat yang ditinggalkan waktu haram, makna waktu haid dan nifas, makruh atau haram. Tak dapat pahala. Sebab itu tidak diarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas dia begitu dalam mazhab Syafi'i. Sekarang mungkin saya ni rajin sangat ustaz. Bukan setakat qada puasa, qada solat pun saya buat. Itu bukan itu. Itu kalau istilah Datuk Ismail Kamus, bangang namanya. Itu kalau orang tak suruh qada tapi qada pula. Buatlah ibadat yang lain. Jadi hanya dikenakan ketika puasa. Baik. Ada masalah wa idza taharat al-haidu aw an-nufasa fi athna'in nahar ustuhibba laha al-imsak. Dia haid pukul 2 petang bersih. Sunat dia jangan makan. Menghormati. Tapi kalau nak makan, makanlah senyap. Jangan makan, jangan elakkan makan di restoran dan sebagainya. Okey. Baik. Itu yang keempat. Syarat yang kelima, al-qudratu 'ala siyam, dia sihat wal afiat. Kalau sakit tak wajib berpuasa. Boleh puasa? Boleh. Kadang-kadang makruh.
kerana dia tidak mampu untuk berpuasa dengan baik. Sebab itu kemampuan berpuasa di antara syarat wajib berpuasa. Kalau tak mampu berpuasa, maka hukumnya menggantikan dengan fidyah. Siapa yang tak mampu berpuasa? Orang tua yang umurnya 65 tahun ke atas. Tua ni dikira bila kita umur 65 tahun ke atas. Jadi kira umur. Tak larat, kadang-kadang lupa. Tetapi ada orang yang sama dengan dia. Orang yang kelaparan. Maksud dia kerja teruk, buruh. Lapar sangat. Kalau dia tak makan, jatuh bangunan. Tapi gambaran dia, jangan buka puasa dulu. Kerja dulu. Sampai dah melelong dah, baru maksud dia despair. Dia tak boleh. Ish, hari aku lapar dia makan, tak boleh. Mana kena puasa dulu. Macam saya cerita di overseas tu. Puasa 22 jam. Puasa 20 jam. Tapi minit 18 jam tu dia tak larat dah. Ketika itu bila terlampau lapar sampai sakit, dibolehkan kita berbuka puasa. Sama dengan orang muda yang sakit teruk, boleh berbuka puasa. Jadi bukanlah dimaksudkan bayar fidyah itu hanya tertumpu kepada orang tua yang teruk, tapi anak-anak muda yang tak mampu pun mungkin sakit dan sebagainya boleh berbuka puasa. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah masalah penggunaan inhaler bagi orang yang lelah. Itu isu yang muncul di Malaysia dan saya ada penyelesaian insya-Allah dengan baik. Kita ada solusi dia yang insya-Allah dapat diterima oleh banyak pihak. Mudah-mudahan insya-Allah. Baik. Wa idza asbaha sha'iman wa huwa sahihun thumma marada jaza lahu al-fitru. Kalau orang tu sihat 12 tengah hari sakit, boleh buka puasa. Ini berlainan dengan musafir. Kita musafir selepas subuh tak boleh buka puasa. Itu mazhab Syafi'i. Tapi di Malaysia kita tak pakai pendapat tu. Pendapat yang digunakan musafir saja buka puasa. Tak ada masalah. Itu pendapat Imam Ghazali rahimahullah. Maksud pendapat Imam Ghazali dia asing sikit daripada mazhab Syafi'i. Sebab mazhab Syafi'i dia punya pendapat dia mesti daripada Imam Nawawi. So di Malaysia kita tak mengamalkan mazhab yang terkuat mazhab Syafi'i, tapi kita ambil pendapat Imam Ghazali. Mana-mana time kita musafir boleh buka puasa. Dan itu yang difatwakan secara amal. Mana macam tu? Dan tak salah, tak salah. Cuma saya nak cerita apa dia punya kod-kod mazhab dia. Cuma saya pesan kalau naik kapal terbang makan bila bayar mahal tiket. Saya kalau kapal terbang tak penat pun saya makan. Bayar tiket 2-3 ribu bila kita puasa. Buat apa rugi? Cuma orang musafir sampai ke London tak buka sebab dia nak puasa. Kita bayar tiket 3 ribu. Makanan pun sedap lebih kurang. Makan je lah. Apa yang payah dah Tuhan bagi. Kita buka. Tak, saya nak puasa juga. Walaupun umrah pun dah atas kapal terbang. 8 jam kita pergi umrah, takkan tak buka. Bayar tiket 3 ribu. Lepas tu tak makan, untung mas. Ambil makan. Itu dalam kitab tu saya punya pendapat. Saya fikir 3 ribu bayar kat mereka makan tak mau pula, tu rugi. Itu kalau kita naik kapal terbang kita boleh buka berpuasa. Jadi orang yang musafir dalam mazhab Syafi'i dia kena keluar sebelum subuh kalau yang kalau ikut pendapat yang terkuat. Tapi yang difatwakan di Malaysia musafir mana-mana time pun kita boleh berbuka puasa. Tapi ada orang juga buat macam ni. Bila bulan puasa dia musafir. Bulan puasa dia musafir. Itu haram hukumnya kalau niat saja. Tetapi dia boleh buka puasa tapi haram. Macam orang perempuan dia makan pil untuk turunkan darah haid. Tujuan dia tak mau puasa, hukum dia haram macam tu. Hukum dia haram. Tetapi kalau makan pil untuk tahan haid tak apa. Beza-beza. Makan pil untuk tahan haid itu harus. Dengan syarat dua. Niat yang baik. Kedua, tidak mendatangkan kemudaratan selepas kita mendapat nasihat doktor. Tak boleh makan ubat ambil kat farmasi begitu. Kena jumpa doktor pakar dulu. Doktor kata badan kamu dapat makan ubat ni, okey makan. Tetapi kalau kita nak makan ubat untuk menurunkan darah haid itu haram. Kerana kita sengaja untuk tidak mau beribadat. Tetapi saya yakin orang Malaysia jarang buat macam tu. Sebab bila datang bulan puasa ni pondan pun puasa. Pondan kata saya cuti hari ni sebab dia puasa. Ni kat luar je tak. Ni cerita. Pondan pun puasa. Takkanlah kita yang tak pondan dan tak apa, maksud kita perempuan tak puasa.
Pondan tu maksud dia separuh lelaki, separuh perempuan. Depa pun boleh hari tu puasa. Bertugas waktu malam. Bertugas waktu malam. Siang dia kata, minta maaf bang, saya puasa bulan Ramadan. Jadi itu berlaku. Dan berkaitan dengan apa lagi tadi? Allahu Akbar. Qudrah ubat tadi. Jadi kita makan ubat untuk mempercepatkan adalah apa dia haram. Kalau kita tujuan untuk melambatkan haid adalah harus sama seperti kita nak pergi buat haji. Kita takut kita tak sempat nak tawaf di Kaabah, maka kita boleh makan pil. Tapi sebenarnya tak makan pil pun tak apa. Itu lebih afdal kerana kita membiasakan diri dengan tabiat. Membiasakan diri dengan tabiat. Tapi kalau nak makan pun tak ada masalah. Ada setengah orang pekerja kilang dia begitu, mungkin dia nak puasa payah jadi dia makan pil. Ini yang kita dapat maklumat untuk puasa sebulan penuh. Okey, tak ada masalah. Itu di antara hukum hakam yang berkaitan dengan qudrah. Nanti kita akan masuk lagi insya-Allah benda-benda yang berkaitan dengan glukos, insulin, kencing manis, kemudian dialisis, ambil darah, kemudian mana-mana suntikan yang berlaku di bulan Ramadan, cabut gigi. Nanti insya-Allah kita akan masuk nanti insya-Allah. Baik. Syurutus sihhatis shaum, syarat untuk sah puasa pula. Tadi syarat wajib puasa. Sembahyang berakal dan tidak ada kotoran daripada haid dan nifas. Kemudian pada waktu puasalah. Makna kita berpuasa pada waktu siang di bulan Ramadan. Okey, sekarang kita masuk bab rukun puasa. Kena ingat, rukun puasa ada berapa? Siapa ingat? Nak puasa ni? Mana ingat bulan puasa, lepas tu lupa balik. Ada berapa rukun puasa? Rukun solat ada berapa? 13. Syarat sembahyang? Sembahyang macam mana? Rukun sembahyang ada 13. Saya tanya semua masjid kat Malaysia, semua fail. Soalan, berapa banyak syarat sah sembahyang? Berapa? 8. Banyak sangat. Cuba kira berapa? 4. Cuba teka tengok, mesti ada salah satu betul. Seorang teka 8, seorang teka 4. Berapa lagi? 5. Syarat kita sembahyang ada berapa? Kena ingat tu. Bukan 8, bukan 4. Yang pertama apa dia? Masuk waktu. Tak masuk waktu dan sembahyang macam mana? Soalan ni kena ingat ni. Ni bukan soalan orang besar, soalan tadika. Tapi saya test semua fail. Yang pertama apa dia? Masuk waktu. Saya sembahyang Zuhur waktu sekarang ni, tak sah. Yang kedua, menghadap kiblat ke mana? Kaabah, bukan Palestin. Palestin itu sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Saya kita menghadap Palestin. Saya apa Ustaz? Saya baca semalam Isra Mi'raj. Kiblat kita dulu. Jadi saya nak buat jugalah baca mengikut kiblat Palestin. Pergi belah Palestin pula menghadap kiblat Kaabah. Yang ketiga apa dia? Kita buat apa sembahyang tu? Buat apa? Menutup aurat. Ada orang bogel sembahyang? Tak ada. Tapi ada bicara dalam sembahyang dia panggil salatul uriyan, sembahyang dalam keadaan berbogel. Bila pakaian tak ada, rumah terbakar dan apa sebagainya. Jadi masa tu disyariatkan sembahyang berbogel. Masa tu wajib makmum pejam mata. Tak boleh tengok imam. Saya tak khusyuk. Dia ada keadaan makruh tutup mata bila normal. Ada keadaan wajib tutup mata ketika mana imam sembahyang tak ada pakaian. Itu bayangkan, tapi tak berlaku pun. Misalnya satu kampung terbakar. Jadi imam-imam pun terbakar baju dia. Imam tak ada lah sembahyang dulu. Masa tu sembahyang semua pejam mata. Tengok imam hilang lah. Itu makna kita dalam fiqh ni. Semua kita bincang. Tak ada apa kita tinggal. Alhamdulillah Tuhan bagi kepada ulama kita. Masya Allah. Okey, yang keempat apa dia? Niat rukun. Bersih daripada najis. Pakaian kita. Yang kelima,
Ha. Macam mana kita sembahyang ni? Ni kalau kita masuk Jabatan Agama tak dapat tahu dah ni. Yang kelima apa? Tadi bersih maksud kita kawasan kita bersih. Bukan sekadar pakaian, kawasan kita mesti bersih. Allah, mana yang ni penting ni, ibu-ibu, nenek, pakcik-pakcik. Saya nak test sebab saya tahu semua orang buat benda tu, pakaian bersih, tapi dia tak, orang kata apa, tak ngapai. Jadi kita tanya sikit, saya kalau masuk interview saya Telaga Biru, saya tanya soalan yang biasa tapi semua orang lupa. Studio tu dapat elok 38, 39. Saya tanya soalan normal macam ni ya. Allah, berapa ustaz? Seorang 18, seorang 5. Cari mata tak jumpa. Macam-macam rukun dia cipta. Tapi dia sembahyang tu betul dah. Bukan salah apa pun. Semua tutup aurat. Cuma dia nak susun tu. Dia tak dapat beza rukun dengan syarat. Apa beza rukun dengan syarat? Rukun dalam sembahyang, syarat luar sembahyang. Itu beza dia. Mana syarat benda yang wajib sebelum sembahyang. Apa yang kita buat sebelum sembahyang tu dinamakan sebagai syarat. Apa yang kita buat dalam sembahyang nama dia rukun. Kiaskan kepada semua benda. Dalam puasa nama rukun puasa. Luar puasa nama dia syarat wajib puasa. Simple tak? Simple tak? Mudah tak? Mudah saja kita buat. Baik. Rukun puasa ada 3. Tadi duk cari 3. Ingat dulu 3. Yang pertama, orang yang berpuasa kita lah. Orang mati tak boleh. Walaupun dia tak makan. Yang kedua, niat untuk berpuasa. Yang ketiga, tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan. Niat 3 tu, paling kurang 2 pun tak apa. Sebagian ulama kata 2 aja. Niat dengan menahan diri daripada perkara yang membatalkan. Okey, kita bahas tentang niat. Banyak orang tanya, bila waktu niat puasa? Selepas maghrib. Maknanya, kalau dah azan tu kita boleh niat dah. Tapi tak sunat. Harus. Kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhu Ramadan hadhihi sanata lillahi taala. Dah sah. Tetapi disunatkan niat puasa selepas tengah malam. Cuma kiraannya bila tengah malam? 12 tengah malam? Tak. Dia tengok jam. Ba'da nisfil lail. Iaitu kalau kita buka puasa pukul 7 sampai pukul 6 berapa jam? 13 jam. 13 jam tu kita bahagi 2, 6 jam setengah. So 7 campur 6 jam setengah pukul berapa? 1 lebih itulah waktu sahur. Bukan pukul 12. 12 siapa? Dia tengok waktu. Kalau malam 7.30 up sikit pukul 2. Itulah bermulanya waktu sahur. Setengah orang pukul 10 dia sahur dah. Tak, itu bukan sahur. Itu belum mendapat pahala sahur. Dan belum dianggap sebagai niat yang menggantikan niat. Ada benda sahur yang menggantikan niat. Kita bangun pukul 2, kita pergi makan. Dengan niat kita nak puasa esok. Kita tak sebut pun, sahaja aku puasa besok hari. Itu sah mengikut mazhab Syafi'i. Sebab tak ada orang bangun sahur, dia tak sahur. Dia tak nak puasa. Dia mesti dia sahur untuk berpuasa. Tetapi kalau dia sahur pukul 10, dia tak niat, tak sah puasa. Tengok kesan lah. Orang yang bangun sahur selepas 1.30 malam, dia tak niat pun nawaitu shauma ghadin. Kemudian dia tanya, aku tak niat macam tu. Sah tak sah? Puasa dia sah. Sebab kata ulama, bersahur itu seolah-olah menggantikan niat di waktu puasa, di waktu Ramadan. Tetapi kalau dia makan 10 malam bukan lagi waktu sahur. Dia tak niat. Esok dia terlupa. Dia bangun. Puasanya tidak sah. Boleh faham tak? Jelas tak? Tetapi kita ada penyelesaian. Alhamdulillah, ulama-ulama kita daripada mazhab Syafi'i, dia kata apa? Kalau macam tu kamu ni orang terlupa, niatlah sebulan untuk Ramadan. Jadi kita malam pertama tu kita dah niat dah. Saja aku puasa besok hari, sebulan fardu Ramadan, maka mana-mana hari kita terlupa untuk niat, maka dimaafkan.
kira sah puasa Ramadan kita, tak perlu kita qada. Tetapi tetap disunatkan kita niat juga di siang hari. Mana kita niat juga untuk mendapat pahala. Walaupun puasa kita dah sah, tapi digalakkan kita niat juga. Jadi itu tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, nanti malam insya-Allah 1 Ramadan kita selepas waktu tarawih semayang, kita niat sebulan Ramadan. Jadi kita tak was-was dah. Lupa tak lupa, kita puasa sah. Tetapi kalaulah orang itu terbiasa dengan sahur, maka tak ada masalah. Mana seseorang itu dia terbiasa dengan sahur, hari-hari dia bangun sahur, tak ada timbullah was-was untuk kata dia tak niat ataupun dia niat. Kerana sahur itu telah menggantikan niat. Itu berkaitan dengan niat berpuasa. Berlainan dengan puasa sunat. Puasa sunat kita boleh niat sampai ke zuhur, sebelum zuhur. Tetapi dalam mazhab Hambali dia ada pendapat boleh niat walaupun sebelum waktu maghrib. Pendapat tu boleh diamalkan, dapat pahala. Kata misalnya kita terlupa nak makan, niat pun tak. Dah masuk asar, niat pilah kut-kut dapat pahala. Niat orang apa niat pilah kut-kut dikira sebagai satu pahala. Tak ada masalah apa itu dalam mazhab Hambali, dia lebih luas daripada mazhab Syafi'i dalam niat puasa sunat. Baik. Syarat niat yang pertama mesti di waktu malam, niat. Syarat niat mesti di waktu malam. Itu yang pertama. Yang kedua mesti sebut Ramadan. Tak boleh saja aku puasa besok hari kerana Allah Ta'ala. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kena sebut saja aku puasa besok hari menunaikan fardu Ramadan. Macam kita sebut saja aku semayang fardu zuhur. Boleh tak kita semayang ni? Saja aku semayang lillahi ta'ala. Itu waktu zuhur. Bila waktu zuhur nak semayang apa lagi? Mesti semayang zuhur. Tetapi ulama mewajibkan ta'yin, iaitu menentukan niat apa. Kamu puasa apa? Mungkin kamu kata kamu nak qada. Kamu niat hari ini berapa bulan Ramadan, kamu nak qada itu lepas. Maka perlu kita menjelaskan dalam niat kita, saya puasa Ramadan. Itu syarat di dalam niat. Yang ketiga mengikut mazhab Syafi'i, at-takrar, berulang-ulang pada setiap malam. Ini dalam mazhab Syafi'i. Saya dah sebut dah solusi tadi. Boleh kita niat sebulan. Tetapi kalau kita afdalnya niat tiap-tiap malam. Walaupun kita niat sebulan, ibu-ibu, kita kena niat tiap-tiap malam. Dan saya buat macam tu. Walaupun kita niat sebulan lah. Malam pertama tu. Tetapi hari-hari kita niat. Kerana apa? Dapat kelebihan pahala yang lebih berganda. Kerana setiap kali kita niat, pahala kita dapat. Setiap kali kita niat Ramadan, kita dapat pahala. Walaupun benda tu simple, niat tu bukan susah mana. Allah bagi pahala. Sebab tu dalam hadis, niyatul mu'min khairum min amalih. Niat orang mukmin itu kadang-kadang lebih banyak pahalanya daripada perbuatan dia. So dengan hadis tersebut kita niat tiap-tiap malam kita beribadat kepada Allah dengan niat puasa. Belum lagi kita niat untuk berpuasa. Taib. Masalah yang berkaitan dengan niat. Kalaulah kita malam tu tak jadi puasa. Kita niat dah tadi. Tiba-tiba rasa, tak mau puasa esok. Ketika itu batal niat, kita kena niat sekali lagi. Mungkin kita rasa nak pergi musafir ke, kita bincang tak ya, kita buka puasa tu lah. So, kalau kita batalkan niat yang kita niatkan di waktu malam, kena ulang lagi. Sebab kita telah membatalkan niat puasa. Mudah kita terfikir. Saya tadi niat dah, tapi saya tidur. Saya nak puasa, tapi saya tidur. Adakah tidur itu membatalkan puasa? Saya niat dah, tapi saya bersetubuh. Adakah kan bersetubuh di waktu siang puasa, batal puasa? Tapi saya buat waktu malam, batal tak batal? Makan, batal tak niat saya? 3 soalan tu. Cuba fikir. Tidur, makan, persetubuhan. Adakah membatalkan niat puasa kita? Kalau kita buat di waktu siang, bersetubuh dengan makan, batal? Macam mana? Ada jawapan?
Soalan ni sulit tak? Sulit tak soalan ni? Tak sulit kan? Jawapan sulit tak? Jawapannya tak batal niat kita. Sebab makan dan minum membatalkan puasa tapi tidak membatalkan niat puasa kita. Jelas eh? Sebab soalan ni kadang-kadang orang tanya, saya bertubuh, saya kena niat lain tak? Tak kena niat. Cuma disunatkan niat lain. Disunatkan niat lain. Ada kes pula yang keempat. Kita dah puasa, dah niat puasa dah masuk waktu puasa, dah waktu subuh. Kemudian kita batalkan niat puasa kita di waktu puasa. Batal tak puasa kita? Tak confident lah. Ini boleh masuk rancangan TV ni. Bohong ke betul? Jawapannya tak batal. Sebab kita dah niat dah. Dah masuk waktu puasa. Batal dengan makan minum, bukan batal dengan niat. Mana orang yang membatalkan niat dalam waktu puasa tak batal. Yang batal tadi sebelum waktu puasa, mana dia malam tu. Sebelum azan subuh. Ini benda yang beza ni, penting untuk kita faham. Dikiaskan ketika mana kita buat umrah atau haji. Dengan kita tawaf, kita tak nak buat haji, nak balik Malaysia, tak batal. Tetap diteruskan. Maka ini di antara benda yang berkaitan dengan niat. Kemudian niat orang yang waktu haid. Ini penting ya. Idza nawa al-haidu صوم الغد قبل انقطاع دم حيضها ثم انقطع الليل قطع في الليل فإن كانت مبتدأة ويتم لها في الليل أكثر الحيض أو كانت معتادة وعادتها أكثر الحيض وهي تتم في الليل صح صومها للقطع بأن نهارها كله طهور. طيب كله طهور. Kalau orang tu dia tengah haid tapi dia sangka insya-Allah nanti pukul 4 pagi bersihlah dia. Tapi masa dia niat puasa tu tak bersih lagi. Tapi dia selalu kebiasaan dia akan bersih sebelum subuh. Maka dia niat waktu malam dengan keyakinan dia nanti insya-Allah sebelum subuh dia dah kering dah. Maka sah niat dia. Nampak ni orang perempuan kan? Jelas kan? Esok dia nak puasa. Tapi masa dia niat tu dia belum lagi bersih. Tetapi kebiasaan dia akan bersih sebelum subuh. Dia akan bersih sebelum subuh. Sah tak niat dia? Sah. Kalau tak bersih, yang tu memang tak sah lah. Okey, tanya pula ustaz. Mandi macam mana ustaz? Saya mandi wajib ketika mana? Waktu subuh. Batal tak puasa saya? Sebab kalau kita mandi mesti kadang-kadang angin masuk dalam telinga sikit dan sebagainya. Sah puasa kita. Sebab itu dimaafkan. Percikan-percikan sedikit masuk ke telinga tu kesemuanya dimaafkan. Maka mandi wajib sama ada berjunub, sama ada haid atau nifas, waktu puasa selepas subuh tidak membatalkan puasa. Jelas eh? Ya, ini benda yang sangat penting kena ambil perhatian sebab ramai orang yang keliru tentang masalah niat. Baik. Kemudian masalah kita menahan diri daripada makan dan minum. Semua jenis benda yang berjirim membatalkan puasa. Dengan syarat masuk ke dalam rongga yang terbuka. Kalau kita baca istilah medik, rongga ini semua rongga, tangan pun rongga juga. Tapi dalam masalah puasa, kita tak ambil istilah rongga medik. Kalau macam tu semua batal. Mandi pun batal. Ayat masuk cerita rongga ni. Jadi rongga yang dimasukkan dalam mazhab Syafi'i, rongga yang terbuka luas. Mulut, hidung, telinga, ada khilaf di antara ulama Syafi'i, ada dua pendapat. Imam Nawawi batal, Ibn Hajar tak batal. Kemudian dubur, kemaluan depan. Taib. Itu dia panggil rongga-rongga yang terbuka. Nah, ada masalah ni kalau kita letak ubat di mata, kita rasa ubat tu masuk ke dalam kerengkung kita. Batal tak batal? Mazhab Syafi'i tak batal. Sebagai satu keringanan kepada kita. Ustaz saya rasa air ustaz rasa macam fresh orange, tak batal.
Sebab mata tidak dianggap sebagai rongga terbuka. Ustaz, boleh tak saya berenang di sungai waktu bulan puasa? Boleh, tapi kena kawal daripada masuk. Saya selam, Ustaz. Bila selam tak minum air. Kalau selam, automatik lah kita batal puasa kita. Mana ada orang selam tak minum? Ada? Selam dalam air tak minum? Ha? Tak pernah selam terus sangat. Pergilah berenang kat Port Dickson. Takkan tak pernah pergi Port Dickson tu, subhanallah. Saya pun pergi Port Dickson. Main daripada Kedah. Tapi selalu macam itulah. Orang Port Dickson tengok pantai dia tak elok, kami tengok elok. Jadi kalau kita menyelam, automatik batal. Sebab dia akan masuk ke dalam rongga-rongga. Tambah, kalau orang tu kata apa? Kalau kentut, confirm batal. Ayah masuk dalam tu. Jadi elakkan daripada kentut. Senang, tak payah berenang. Pergilah malam. Malam kan panjang. 12 jam kita boleh berenang. Nak berenang waktu siang juga. So ini di antara benda-benda yang membatalkan. Baik. Ustaz, saya ini kena buat insulin di waktu puasa. Insulin, saya kencing manis. Insulin cucuk di mana? Di perut. Selalu perut lah. Perut ni tempat kawasan yang tak sakit. Hari-hari kena cucuk. Maka tidak membatalkan puasa mengikut mazhab Syafi'i. Kerana apa? Dia tidak masuk ke dalam rongga yang terbuka. Dialisis tak batal puasa. Tapi selalunya dialisis orang tak larat. Kalau kita pergi pusat dialisis, kesian tengok. Sebab dialisis ni risiko dia boleh mati bila-bila. Tapi tak mati juga. Dia bukanlah kata confirm mati, tapi dia boleh mati bila-bila. Sebab dia cuci darah lebih kurang 5 liter. Semua darah keluar. Risiko dialisis ni jantung kita lemah. Mak saya buat dialisis, tiba-tiba jantung berhenti. Dia boleh berlaku itu. Tapi alhamdulillah lah, hidup lagi. Kawan-kawan dia banyak mati lah. Duduk tengah dialisis, meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab itu kalau dialisis ni, eloklah siapa dialisis, bila kita buat tu, mengucap siap-siap. Jangan kita kata kita nak mati, tapi kita buat persediaan. Kita pilih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita bangun tu seronoklah sikit. Bangun kubur lah tadi abang kat malaikat mengucap lah tadi, alhamdulillah. Jadi kita tengok dialisis juga tidak membatalkan puasa sebab semuanya buat bukan berdasarkan rongga. Begitu juga dengan suntikan, mana-mana suntikan, derma darah, ambil darah, kesemuanya tidak membatalkan puasa. Bahkan di bulan puasa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau di Kedah saya buat research, saya ada kertas kerja saya, dibolehkan dan tidak makruh menderma darah di waktu siang Ramadan kalau diperlukan oleh hospital. Sebab hospital Al-Ustaz, masa tu saya jadi penasihat daripada minta nasihat lah di bahagian darah, derma darah ni. Sehari saja kita memerlukan 150 unit darah. Tambahan di bulan puasa, ramai orang aksiden. Tak tahu pasal apa. Lagi puasa lagi aksiden. Betul tak? Kita jenis macam tu bermusim. Bila puasa saja, nampak aksiden. Kita pun pesan bawa motor dia elok lah. Macam tu lah. Sebab tu bulan puasa kita tak aksiden sebab kita bawa slow. Tapi bulan puasa lah banyak aksiden. Kadang-kadang tu aksiden depan hospital je. Ambulans pun tak gaduh pergi jauh. Dia pusing, turun naik balik. Sih minyak dah. Tu yang heran tu, ajaib lah. Ajaib takdir Allah Ta'ala. Dia boleh bagi aksiden depan hospital. Dan saya pernah tengok aksiden depan hospital Serdang. Tak jauh mana. Mana ambulans tu pusing, naik balik, ambil, naik balik. Tak jauh. Kalau di Kedah pun 150 unit, macam mana kalau di Kuala Lumpur? Saya rasa Kuala Lumpur ni hari-hari aksiden. Tak tahu macam mana nak kurangkan. Mesti aksiden. Pergi depan tu sikit aksiden, pergi depan ni sikit aksiden. Wala'iyadzabillah, kita minta simpanlah daripada kecelakaan dan Allah Ta'ala beri mereka rahmat insya-Allah. Jadi darah sangat diperlukan. Tak makruh berdasarkan riset saya dan fatwa itu diteruskan oleh Majlis Fatwa Negeri Kedah. Sebab darah itu diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Maka makruh pada mengambil darah itu hilang kerana kita nak selamatkan nyawa orang. Jadi misalnya kata hospital di sini buat derma darah dia perlukan, tak apa ibu-ibu pergi derma darah. InsyaAllah tak ada masalah apa. Muslimin pun boleh berderma darah, insya-Allah dapat pahala yang besar. Menderma darah ni pahala besar. Nabi sabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man tasaddaqa bi syai'in min jasadih kana lahu ajrun." Siapa yang bersedekah salah satu anggota badan dia, dia dapat pahala sedekah.
Nabi Muhammad ni dia punya mukjizat dia begitu tinggi. Zaman Nabi mana ada derma organ lagi? Zaman Nabi mana ada derma darah lagi? Tapi Nabi dah bersabda dah. Siapa yang bersedekah salah satu anggota badan dia dapat pahala sedekah. Itu yang ajaib. Hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dan rijalnya sahih. Manakala hadis ini betul-betul sahih, ini menunjukkan, membuktikan nubuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi kata tu tak ada lagi derma organ. Masa Nabi kata tu tak ada lagi derma darah. Tetapi Nabi dah sebut dah, siapa sedekah bi syai'in min jasadi, sedikit daripada anggota badan dia, darah ke apa, dia dapat pahala sedekah. Inilah sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi kita kena tahu bahawa derma darah dan mengambil darah tidak membatalkan puasa, melainkan satu benda yang ulama kata batal, sebagian ulama kata batal, iaitu kita masukkan glukos, air. Walaupun masuk kat tangan, tapi makna makan tu sampai. Kan kita masuk hospital, tak cukup air, dia masukkan air. Itu kata Wabah Zuhaili, elok batal. Makna dia, elok kita qada balik. Walaupun sebagian ulama kata tak batal, sebab dia bukan masuk rongga, tapi makna makan tu ada. Sebab dia sampai boleh mengenyangkan kita. Kita jadi bertenaga. Jadi kalau siapa-siapa yang masuk hospital, dia masuk glukos, masuk air tu, maka hukum dia batal puasa mengikut Dr. Wahbah Zuhaili. Dia ulama Syafi'i. Dan kita cenderung kepada pendapat sedemikian sebab dia punya konsep dia lari sikit daripada insulin. Insulin dia tak kenyang. Ubat untuk kawal kadar gula dalam darah. Tetapi glukos atau minuman tersebut, suntikan tersebut, dia mempunyai makna makan. Maka orang yang kena macam tu, hukumnya batal puasa. Dan dia kena qada. Taib. Begitu juga dengan rawatan-rawatan yang seperti meletakkan ubat di bawah lidah seperti jantung. Kalau dia terhisap pil tersebut, maka batal puasa. Begitu juga orang yang pakai lipstick. Pakai lipstick tak batal puasa. Tapi telan dia punya warna dia batal puasa. Sebab kan dia ada pewarna. Dia ada pewarna. Jadi itu yang kita nak kawal tu. Dalam mazhab Syafi'i disebut kalau ada pewarna di benang, benang tu ada warna, kita tertelan warna tersebut, maka batal puasa kita. Sebab dia ada rasa. Melainkan lipstick tu tak ada rasa. Ada tak? Saya tak tahu, tak ada pakai. Sini ada pakai tak? Cuba cek tengok. Kalau dia tidak macam mengeluarkan cecair, maknanya dia melekat keras begitu, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi ala kulli hal bulan puasa zuhud dah sikit. Nampak je sikit Rabi'ah Adawiyah, bulan puasa aja. Lepas tu jadi Sa'diyah tak apa. Bulan puasa aja Rabi'ah Adawiyah. Baik, itu di antara perkara-perkara yang boleh dia membatalkan puasa. Bukan batal puasa, boleh membatalkan puasa. Ada orang tanya, ustaz, korek tak hidung macam mana? Korek tak hidung insya-Allah tak batal. Tapi jangan makan tak hidung. Kalau saya ni bukan ustaz korek, ustaz, saya makan sekali. Masin ustaz, masin. Korek tak hidung batal puasa. Makan tak hidung batal puasa. Korek tak hidung tak batal puasa. Dia termasuk benda-benda yang dimaafkan. Baik, ada ulama kata batal, tapi saya rasa susah jugalah. Sebab orang Melayu ni kegemaran dia korek tak hidung. Tak tahu hobi. Saya pernah tengok cerita artis tu. Dia kata, hobi buat apa? Dia jadi tak malu, dia kata, hobi saya korek tak hidung. Ya Allah. Itu bukan hobi dia seorang, hobi semua orang. Tak tahu pasal apa orang suka ambil hidung kan. Mainlah benda lain, dia ambil hidung dia. Begitu dengan juga telinga. Telinga tidak batal. Tetapi masalah yang berlaku sekarang ni, memasukkan ubat di telinga. Saya dah pesan tu, kita telinga tu korek lah. Bukanlah payah mana pun. Kesian kat doktor. Tapi kalau tak ada orang yang tak korek, doktor ENT tak ada pula. Dia pun korek-korek sampai tebal tu. Jadi itu benda yang patut kita jagalah kebersihan kita. Tetapi kalau kita masukkan ubat ke dalam telinga, ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Imam Nawawi kata batal. Tapi berdasarkan saintifik, rongga telinga tak sampai ke leher. Tak sampai. Dia bertakung macam tu kan. Kalau kita telinga masuk air, bukan lulus pun. Telinga, ayak tu ada dalam telinga.
Kita naik kapal terbang, terkeluar air tu. Naik, keluar air telinga. Pasal apa ayat aku bayang rupanya ayat tu tersimpan dekat situ. Jadi pendapat Ibnu Hajar, sebagian ulama Syafi'i kata tak batal. Jadi ini yang kebanyakan ulama fatwa masukkan di sini tak batal. Tapi di Malaysia saya tak pasti. Kena cek baik majlis fatwa Negeri Sembilan tengok macam mana. Kalau kita batal lah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Mana ia menjadi satu perbahasan sendiri dalam mazhab Syafi'i. Sebab mereka nak detect, nak pastikan sampai tak ke rongga. Tapi mengikut pandangan doktor ataupun kajian medikalnya tidak sampai ke rongga. Jadi tidak ada masalah kalau kita cucuk ubat, kita kuat telinga buang apa yang patut, maka itu tidak membatalkan puasa. Juga berkaitan dengan muntah. Muntah bahagikan dua perkara. Kita memuntahkan dengan muntah. Muntah tak batal puasa. Muntah tidak membatalkan puasa. Tetapi dengan memuntahkan itu yang batal puasa. Kita dah jadi lawyer, kita jolok juga dengan jari nak bagi keluar, itu batal. Sebab itu ada masalah. Masalah dia tentang apa nama dia, dia bukan muntah, dia macam benang, tapi benang tu jarang berlaku. Itu tak payah bincang lah, itu jarang berlaku dan dia tidak digambarkan. Cuma benda-benda yang terlibat seperti lalat masuk dalam mulut, itu juga dimaafkan. Lalat masuk dalam mulut juga dimaafkan. Ini yang sampai muntah. Jangan kita korek lalat pula. Kita telan lalat, kita itu sama hukum yang muntah. Itu yang saya nak gambarkan tadi. Jadi kalau kita telan lalat tak apalah. Alhamdulillah lah. Macam mana? Dah lalat nak masuk bilik. Banyak lubang punya banyak, lubang kita juga yang nak masuk. Jadi kita telan, nanti insya-Allah kita buang air besar, dia keluarlah. Tapi jangan kita pergi korek lalat pula. Sebab hukumnya sama dengan muntah. Jadi kita biar sahaja. Baik, kemudian masalah air liur dengan gelema. Dah ramai orang tanya. Air liur tidak batal lah. Hatta kalau kita ambil air liur pun tak batal. Kita kumpul-kumpul telan. Bulan puasa kata nak kerja. Dan budak-budak ada cukup kumpul. Tapi kena awasi. Kalau air liur itu dah keluar daripada mulut, duduk kat tepi ni, kita pergi kutip pula, itu batal. Tapi katakan kita ambil kat lidah, masuk, tak batal. Jadi kena awasi. Mana air liur yang ada, yang kita dah keluar daripada mulut kita telan, itu batal. Ataupun air liur orang, hak sembang dengan orang percik mulut kita tu, kata hang ni lah membatalkan puasa aku. Yang tu kalau masuk dalam mulut kita kena ludah balik. Sebab tu kita cakap tu jaga-jaga sikit lah, kesian kat kawan kita. Tapi kalau dia tak perasan, tak apalah. Kalau dia perasan, dia ni sembuk muka aku. Itu batal sebab air liur orang lain. Air liur orang lain. Sebab itu saya minta maaf sebut di sini. Kalaulah suami isteri berciuman mulut, cium mulut tak batal. Tapi dia tertelan air liur isteri dia, batal puasa. Tapi tak payahlah, tunggulah malamnya lah, siang-siang. Abang pegang tasbih. Bagi tasbih besar macam Sami. Bagi dia sedap sikit. Sebab itu makruh kita buat kenduri kahwin masa bulan puasa ni. Setengah orang dia berani buat. Kalau buat juga pilih musafir. Musafir 3 hari. Sebab itu sunat kenduri kahwin bulan Syawal. Makna dia lepas raya. Setengah orang dia buat bulan Syakban. Bukan haram, tak haram pun. Cuma kita bimbang-bimbang perkara-perkara yang berlaku macam tu. Tapi tak apa, insya-Allah. Pegang tasbih besar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari tasbih yang 1000. Habis-habis tu buka puasa dah. Okey, air liur jelas tak? Air liur kita saja yang tidak membatalkan puasa. Air liur orang lain semua batal puasa. Di sini ulama bincang masalah rasa makanan. Kita masak, makruh kita rasa makanan kita. Takut kita tertelan. Masin. Sedap juga. Kalau kita berani tak apa test. Tapi kita bimbang pula terlajak. Tapi kita bagi budak-budak dia tak pandang rasa pula sebab semua sedap. Budak-budak ni mak dia masak semua sedap. Saya cuba test. Masak apa yang paling sedap? Mak saya masak. Kita rasa biasa aja, tapi anak ni mak paling sedap.
Saya tengok, makna dia Tuhan bagi macam tu. Jadi nak tanya anak semua sedap. Jadi nak tanya siapa? Jadi kita berdasarkan pengalaman saya. Tapi boleh rasa. Tapi makruh rasa makanan. Okey, berkenaan dengan gelema. Gelema isu yang sangat selalu orang tanya lah. Gelema selagi mana tak masuk ke ruang mulut kita tak batal. Mana kita telan daripada hidung masuk itu tak apa. Okey. Tapi dia keluar dekat mulut dah, kita pergi telan itu batal. Bunyi pula keluar. Yang tu pergi telan buat apa? Warna kuning semua ada kat situ. Buanglah, malas sangat. Manusia ni macam-macam ragam. Itu yang jadi kalau gelema keluar daripada permukaan leher ini, itu wajib dibuang. Kalau telan, batal puasa kita. Itu yang benda-benda yang berkaitan dengan gelema, dengan air liur, dengan muntah. Juga yang membatalkan puasa persetubuhan. Itu maklum dan jelas. Tapi ada masalah. Katalah dia sedang bersetubuh, azan. Masa bersetubuh tu tak azan lagi. Tiba-tiba azan. Wajib dia keluarkan kemaluan dia daripada isteri dia. Kalau dia kekalkan juga, batal puasa tapi tak ada kafarah. Tak ada kafarah. Tapi, buatlah waktu malam, janganlah kat subuh-subuh tu kan. Waktu luas. Nak cari juga waktu-waktu yang bahaya. Jadi, persetubuhan di waktu tersebut membatalkan. Cuma keadaan kalau tiba-tiba azan, hukum dia sama seperti kita makan, kita terlupa. Wajib kita ludah semua makanan. Jangan kita makan luar. Terlupa pula tu batal. So semua itu amanah kita. Bila kita rasa kita tengah makan, azan dah berbunyi, kita kena buang. Tapi eloklah kita berat imsak. Makna dia kalau 5 minit sebelum azan tu kita berhentilah makan. Takut-takut azan kita tu tak ikut waktu. Bilal tu lambat sikit. Ada setengah orang kata, Ustaz, tak apa, kita selagi kita tak tahu, kita makan. Ni bukan zaman dulu tengok saja, kita zaman moden, azan dengar sekali pinggang. Dah habis dah. Tak masuk banyak ni. Ni sampai petang, tapi tak apa saya ringkaskan. Ada orang kata apa? Ustaz, kalau kita tutup semua pintu tingkat tak apa Ustaz? Jadi gelap je. Jadi sebab kita nak, kalau tak tahu tak apa. Kita makan, bagi puas, kemudian kita buka. Buka-buka cerah lah, tak apa, tak batal. Tak betul pendapat tu. Waktu bukan terikat dengan gelap. Kalau orang buta macam mana? Kalau kira gelap lah, orang buta ni gelap sentiasa. Jadi dia boleh makan 24 jam. Waktu terikat dengan tu di luar. Fajar naik, waktu subuh. Baik, kemudian istimna onani juga membatalkan puasa, haid dan nifas, gila dan ridah murtad juga membatalkan puasa. Banyak saya tak sempat nak ulas sebab kita buat ringkas, tapi insya-Allah asas puasa dah terangkan dah. Pembatalan puasa pun dah habis dah. Yang medical pun saya dah terang dah. Hubungan suami isteri pun saya dah terang dah. Yang sunat-sunat tu saya ringkaskan kepada sunat kita buka awal, sunat kita lewatkan sahur, makan buah tamar atau benda-benda yang seumpama dengan dia. Tapi tengoklah kalau kita pengen kencing manis, jangan kita tibai banyak sangat. Tengok rawatan doktor. Ini kita kencing manis hentam macam orang sihat, tak boleh. Okey. Kemudian kita berdoa ketika iftar. Kemudian kita bagi buka orang puasa. Kemudian ni secara ringkas mandi mandi sebelum kalau kita mandi janabah sebelum subuh, banyakkan amalan soleh insya-Allah. Kemudian makruh puasa seperti meninggalkan sahur, melewatkan waktu berbuka, berbekam ataupun menderma darah kalau tidak ada hajat, rasa makanan, syum isteri, puasa bersambungan, tak buka puasa esok puasa lagi tak boleh. Kemudian menggosok gigi tanpa sebab selepas zuhur. Okey. Jadi ini di antara sebahagian yang saya ceritakan. Cuma saya nak sentuh sedikit tentang zakat fitrah sebelum kita buka soalan. Zakat fitrah wajib di malam Ramadan. Masuk waktu maghrib. Kesan dia kepada dua golongan. Kalau bayi dilahirkan sebelum maghrib, maka ayah itu wajib bayar zakat fitrah ke atasnya. Kalau bayi lahir sebelum maghrib. Ni kalau mungkin ada nurse di sini, ada nurse tak? Bekas nurse? Tak ada. Ada bekas. Masya-Allah.
Kalau bayi lahir sebelum, kena zakat fitrah. Kalau selepas maghrib, tak kena zakat fitrah. Okey? Sebab waktu wajib dah masuk, dia baru dilahirkan. Mati, terbalik. Mati sebelum maghrib, tak kena zakat fitrah. Katalah isu ayah dia mati pukul 7. Azan 7 suku, tak kena zakat fitrah. Mati selepas maghrib, kena zakat fitrah. Boleh faham tak? Ini masalah sangat penting. Ramai orang tanya. Dan kemudian kalau tiba-tiba kita ghalib raya, kita tak bayar zakat fitrah, wajib qada. Segera. Wajib qada segera. Dan dibolehkan zakat fitrah dengan menggunakan wang. Dalam mazhab Syafi'i asalnya tak sah wang. Mesti dengan bagi beras. Tapi kita tengok zaman sekarang ni beras, yalah orang miskin pun dah ada. Kalau kita bagi sampai 10 orang, 30 orang bagi beras, reban rumah dia. Rumah dia pun kurus. Rumah papan kita pergi hantar 20 kilo beras. Nak letak kat mana rumah saya, cik? Reban. Baik kita bagi duit. Sekarang ni yang kita amalkan, amalan kita sekarang ni bertepatan dengan mazhab Hanafi, mazhab Imam Bukhari, mazhab Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Maknanya dibolehkan, kenapa? Benda tu ada maslahah. Baik kita bagi duit, kalau 30 orang bagi duit kepada dia 300 kali 6, 30 kali 6 dah dapat lebih kurang 180. Dia boleh jelaskan yuran anak dia bayar sikit-sikit begitu. Jadi bagi duit lebih afdal. Mungkin ada tempat yang bagi beras itu afdal. Tempat-tempat yang tertentu. Kemudian masalah yang kita sebutkan tadi, apa nama dia, tarawih. Tarawih sunatnya 20 rakaat mengikut mazhab Syafi'i. 8 rakaat pun boleh, tak ada masalah. Dan kita buat, orang perempuan ikut. Tak ada apa yang boleh memaksa dia. Nak buat di masjid boleh, di rumah boleh, di mana-mana. Orang yang sibuk macam tu juga buat di mana-mana. Tak perlu terikat dengan masjid. Yang penting dia buat ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara persiapan-persiapan di bulan Ramadan. Dan saya terlupa, saya nak abang tadi. Orang yang di atas bangunan yang tinggi, duduk kondominium atas bukit, puasanya tak sama dengan puasa orang di bawah. Sebab di bawah gelap, di atas cerah lagi. Selagi dia nampak matahari, selagi itu dia tak boleh buka puasa. Sama kita nak flight. Walaupun azan dah bunyi di bawah, jam sama, kita lalu, tapi masih cerah di atas kapal terbang, hukumnya belum lagi boleh buka berpuasa. Kena puasa sampai gelap. Jadi di sini ada tak siapa duk kondo-kondo tinggi ni? Tak ada. Mungkin anak kita di Kuala Lumpur. Dia beli rumah semua tinggi-tinggi belakang. Jadi dia punya waktunya bukan waktu di bawah. Waktunya waktu khas, iaitu bila dia tengok matahari dah tenggelam, maka itulah waktu dia berbuka puasa. Itu di antara sebahagian, saya rasa mungkin dalam 50% kita bincangkan tentang puasa. Yang bakinya kita buka soalan insya-Allah. Tapi yang wajib dan asas semua saya telah menjawabnya di dalam pembahasan kita tadi secara ringkas tanpa kita menyebut dalil lah, untuk meringkaskan waktu. Okey, sekarang kita buka soalan. Perlukah qada solat yang ditinggal kerana jahil, malas mengaji, tinggal bertahun-tahun? Wajib qada sekadar mana yang termampu. Buatlah insya-Allah dan perbanyakkan sedekah, sembahyang sunat. Mudah-mudahan Allah Taala terima pengampunan dosa kita. Okey? Tapi tak ada fidyah. Puasa kalau kita mati tinggal ada fidyah, sembahyang tak ada fidyah. Di Negeri Sembilan, kebanyakan masjid dan surau membuat solat tarawih 10 rakaat dan 3 rakaat witir. Adakah hadis yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini, dan apa pandangan ulama tentang bilangan rakaat dalam tarawih? Saya dah terang dah. Mazhab 4 20. Nak buat 10 itu makna dia tak ada masalah, sebab dalam tarawih tak ditentukan kadar yang makna dia sah tak sah. Maksud dia 8 ke atas tu dikira sebagai sah. Kurang tu maksud kurang afdal. 10 pun sah tapi kurang afdal. Kurang afdal. Bolehkah kita berpuasa sama ada puasa sunat? Kita niatkan puasa qada. Ya, saya pun nak terang tadi, itu kita puasa qada di waktu puasa sunat. Isnin, Khamis, Syawal, boleh mengikut mazhab Syafi'i. Kita hanya niat puasa qada, insya-Allah puasa sunat dapat sekali. Dikiaskan kepada tahiyatul masjid. Kita masuk ke masjid, bila kita masuk masjid tengok orang dah takbir sembahyang fardu. Ketika itu kita tak disunatkan tahiyatul masjid dah. Sebab sembahyang telah
tunaikan, maka kita sembahyang fardu tahiyatul masjid dapat sekali. Maka ulama Syafi'i kata macam tu. Kita puasa qada, puasa sunat dapat sekali, tapi harus bukan sunat makna dia. Kalau asingkan lebih baik lagi. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum buat umrah dari Marwah ke Safar sebanyak 4 kali? Pergi balik dikira satu. Baik. Dia salah, banyak orang salah faham. Sa'i ni mana pergi tu satu, balik tu dua. Ada orang 14 kali maraton. Sah dah. Cuma dia kira satu sa'i je lah. Mana? Tak tahu dia kira macam mana. Mengikut arahan. Tak ada. Kita pergi 1, 2, 7 kali. Kalau 14 tu makna lebih tu dia jogging lah. Dia jogging. Tak betul ada keliru lah. Dia buat 14 kali. Rajin terlebih tapi tak apalah, semangat. Sebab itu kita, bila kita pergi kursus umrah atau haji, kita catit, jangan dengar saja, catit. Buat catatan, sebab benda ni, saya pun lupa betul. Kita ni, sebab benda tu bermusim. Bukan kita ni boleh ingat semua. Mana hukum hakam yang kita belajar, menulis. Hatta saya yang menulis buku ni pun terlupa. Dalam buku ni perkara kita terlupa sebab itu tabiat manusia. So kita kena ada revision. Jadi bila kita pergi umrah, kita tulis benda-benda yang penting. Maksudnya sa'i. 1 kali pergi 1 kira. Kita lukis, kita buat peta. Jadi taklah kursus yang kita pergi tu sia-sia. Bila kita pergi kursus, kita dengar saja, paling banyak kita ingat 20% saja. Paling banyak 20%. Malah kalau kita study 7 jam dengan ustaz tu, kita hanya ingat dalam berapa minit saja. 50 minit begitu. Jadi banyak yang kita lupa. Tetapi dengan bantuan kita tulis, kita buat ringkasan, kita buat summarize, insya-Allah umrah itu jadi mudah. Kadang-kadang berlaku juga kita kekeliruan. Tengah tawaf kita pergi sembahyang dekat Hijr Ismail. Tak boleh dalam. Sebab tawaf mesti di luar. Tapi ada orang yang keliru. So poin-poin yang penting tu kita tulis. Jadi benda tu kita ingat sampai kita mati. Itu sama dengan bulan puasa. Poin-poin yang saya bagi itu semua poin penting. Saya tak bagi benda-benda yang bersifat teori, semua praktikal. Nanti ada masuk guna inhaler insya-Allah. Bagaimana kita nak kira bayaran fidyah? Adakah bayaran fidyah yang tertunggak pada tahun lalu berganda? Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat yang terkuat berganda-ganda. Tapi dalam mazhab pendapat yang kedua cukup sekali. Yang ini boleh digunakan ketika kita tak ada duit lah. Kalau kita tak cukup duit, boleh mengikut pendapat yang tak digandakan. Ini pendapat juga kuat dalam mazhab Syafi'i. Boleh digunakan, tak ada masalah. Tapi secara afdalnya digandakan. Tapi kita tengok kita pun dhaif dan sebagainya, boleh bertaklid kepada pendapat yang kedua, pendapat Imam Rafi'i. Boleh. Kalau seorang itu bisnesmen, sudah berpuasa 29 hari dan diarahkan terbang ke suatu tempat dan tempat itu baru berpuasa 20 hari. Mana ada 20 hari tempat tu? Makna dia puasa tu mungkin 28 hari. Soalan ni salah ni. Saya bagi makan kosong. Dunia ni paling jauh pun 24 jam. Jadi perlukah dia berpuasa? Wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Sebab dia baru 29 hari. 30. Ustaz, ana muskil. Kenapa bulan puasa Malaysia selalunya tidak sama dengan jiran seperti Indonesia? Sebab tidak ada kesatuan. Itu je. Sepatutnya mesti sama. Tauhid. Tapi nak macam mana? Semua ada presiden sendiri. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan satu hari nanti Malaysia, Indonesia semua satu yang puasa. Senang. Benda tu tak ada masalah sebab jadi falak tempat nak matahari di Indonesia beza sejam lebih je. Tak 2 jam sejam, 2 jam lebih begitu je. Tak jauh mana. Sepatutnya kita Indonesia petani semua tu puasa satu sama. Tapi tak tahu kita bukan presiden. Saya ni biasa je. Orang kampung macam mana kita cakap. Jadi kita harap satu hari nanti ada persidangan OIC ke Majlis Islam Asia bincang isu ni. Soalan bagus ni. Ni dia mesti baca banyak kes antarabangsa. Kebiasaannya niat berpuasa untuk sebulan dalam bulan Ramadan dilafazkan pada awal 1 hari bulan, bukan 1 hari bulan, malam Ramadan. 1 dah masuk dah.
Bolehkah wanita sedang uzur haid berniat untuk berpuasa sebulan untuk bulan Ramadan, atau kena berniat pada setiap hari dalam bulan Ramadan? Dia kena niat tiap-tiap malam sebab dia terlepas dah. Sebab esok dia tak boleh puasa lagi. Okey. Tapi saya cadangkan begitulah. Dia sahur tiap-tiap hari, selesai masalah. Niat. Saya rasa tak ada masalah zaman sekarang ni, kita niat awal, niat lepas maghrib, sahur, selesai masalah. Kalau asma pakai healer, apa hukumnya? Okey, dalam masalah inhaler. Masalah ini mazhab Syafi'i membatalkan puasa tersebut. Tetapi dalam kajian sains, dia semburan tu dia tak masuk dalam perut, dia masuk dalam ruang paru-paru, jadi dia keluar balik oksigen. Jadi oksigen. Jadi ada dua pendapat di sana. Di JAKI pun saya tak pasti dia tulis apa. Tapi saya buat solusi begini. Bayar fidyah bersama puasa. Jadi kita kumpul dua pendapat yang ada. Sebab dia menggunakan inhaler sekejapnya. Bukan lama pun. Maknanya dia sihat walafiat, tapi bila dia lelah tu dia perlukan. Dalam masa beberapa saat dia okey balik. Yang menyebabkan dia frust. Takkanlah aku tak puasa. Sebab kalau batal dia boleh makan dah. Tapi time-time lain dia tak ada masalah pun. Sebab tu saya berusaha mengkaji dalam kes ini. Saya menggabungkan dua pendapat. Dia puasa dengan bayar fidyah. Sebab yang kata batal puasa tu dia suruh bayar fidyah. Tapi kalau tak puasa frust juga. Frust lah. Takkan kalau ada hidup 30 tahun guna inhaler, dia tak puasa langsung. Jadi saya menggabungkan pendapat sebagai ulama yang kata tak batal puasa dengan ulama yang batal puasa. Saya katakan buat dua-dua. Sebab ulama kata boleh kita gabung sebagian bab seperti kita kafarah, derma orang miskin pun kita buat, bagi makan pun kita buat. Ataupun sebagian ulama pendapat dhaif yang menggabungkan tayamum dengan wuduk, walaupun pendapat itu lemah. Tetapi saya mencadangkan supaya kita mengelak pertembungan dengan sebagian majlis fatwa kebangsaan yang fatwa dia batal. Jadi saya menghormati dua-dua pandangan. Puasa, kita puasa. Fidyah pun kita bayar. Bergaduh tak? Tak bergaduh betul tak? Okey tak? Jadi kita buat dua-dua insya-Allah. Tak rugi, macam saya kias pada mana? Kias kepada ulama kata sembahyang Jumaat di zaman sekarang ni tak berapa nak sah. Sebagian ulama Syafi'i kata sembahyang Jumaat di zaman sekarang ni tidak berapa sah kerana banyak masjid didirikan. Sepatutnya satu bandar, satu masjid. Macam di sini Masjid Negeri Sembilan ni yang sah. Yang lain tak boleh sembahyang Jumaat. Tetapi darurat ulama bagi. Tetapi ada ulama di sana, dia Jumaat dia buat, Zuhur dia buat. Seperti ulama di Syam, di Syria. Sebab dia bimbang takut tak sah Jumaat dia. Jadi Jumaat dia pergi, lepas tu dia buat Zuhur. Jadi saya menggunakan pendekatan sedemikian, kaedah tak lari daripada mazhab Syafi'i dalam isu ini. Puasa kita buat, fidyah pun kita bayar. Yang tak boleh, dua-dua kita tinggal. Saya pening ustaz, ulama ni kata tak sah, ulama ni kata bayar fidyah, ulama ni kata puasa sah. Tak payah buat dua-dua, merajuk. Ada orang payah merajuk macam tu, bebai. Selalu. Apakah hukum kalau kita tahu kedai itu pakai pelaris? Wah. Saya pernah sekali. Ustaz pergi kedai itu ada pelaris. Makan bila sedap pun tu. Tengah tu jawapan, lagi mana sedap dan halal, makan je lah. Dia guna apa? Telajak laris? Kaku putih. Macam mana kita tahu guna pelaris? Kita tahu macam mana? Tapi dekat dengan 9, saya dengar banyak guna macam tu. Pasal apa? Dia guna jampi ke guna apa? Anak saya ni tak apa nak tahu sangat bab-bab ni. Saya kira kedai tu sedap halal, ada logo Jakim, saya makan je lah. Kalau cakap dia jampi tak ada apa. Dia baca yuhibbunahum tu tak ada apa. Dia pelaris dia guna apa? Dia guna jin lah. Kau yang nampak tu jin. Sebab yang nampak jin tu jin je. Selagi mana kita tak yakin, kita makan je lah. Masak kat rumah lah.
Saya ada dekat nilai dia kata dia guna pelaris. Tapi saya rasa tak sedap pun. Tapi taklah makan selalu. Saya pun tak tahu kadar pelaris tu macam mana. Kadang-kadang kita ni terbayang, psikologi terbayang jin. Padahal jin tu bukan jin kedai tu. Jin lama tu. Bagaimana kalau kita niat qada puasa Ramadan dengan puasa sunat Syawal? Ini kita dah bincang dah. Dalam waktu haid ada waktu disebut an-nuqa. Adakah harus kita salat atau boleh salat? Kita dah hurai dah. An-naqa maksud dia bersih ketika mana haid. Kita tak boleh sembahyang. Kalau kita tahu kebiasaan, kalau tak tahu sembahyanglah. Kalau tak tahu kita sembahyang. Tiba-tiba kita dapati darah keluar, maka sembahyang itu tak dianggap sah dalam mazhab Syafi'i. Hambali sah. Tetapi lupa saya beritahu, waktu perempuan haid dan nifas disunatkan pada setiap waktu solat berzikir. Sebagian ulama wajibkan. Mana waktu azan, bila dia cuti, diambil 5 minit, dia berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Sunat lah. Seorang perempuan bila dia cuti, dia tak buat apa dah. Jangan buat macam tu. Bacalah mat surat ke, bacalah ayat kursi ke, baca Fatihah, baca qulhu. Itu benda-benda yang menjadi benteng kepada kita. So, mana kita pastikan bila masuk waktu solat, waktu yang kita selalu sembahyang tu gantikan dengan zikir. Paling kurang kita baca mat surat. Itu digalakkan. Siapa nak tanya soalan direct boleh Ya, sila. Ya, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang terkuat Imam Nawawi kata kena qada untuk berjaga-jaga. Tapi pendapat yang kedua tak perlu. So dua-dua betul. Ustaz tu kata betul, yang tu pun betul. Maksud dia sunat kita Ya. Penari dada bila dia mabuk batal. Kalau dia ambil tu batal sebab ganggu akal dia. Semua orang wajib puasa termasuk pelacur. Ada pelacur puasa? Dulu saya hadiri seminar, ada profesor tu dia buat kajian tentang pelacuran di Kelantan. Kelantan dulu tinggi. Tapi yang anehnya, pelacur-pelacur di Kelantan zaman 70-an, mereka ni sembahyang setiap waktu. Rupa-rupanya mereka ni adalah janda-janda yang suami tinggal. Jadi mereka tak ada sumber lain. Mereka ni orang sembahyang. Tak ada sumber lain, jadi pelacur. Maknanya walaupun teruk macam mana pun, keadaan macam mana pun, puasa adalah wajib. Prosedur skop memasukkan kamera melalui dubur dan mulut. Ada dua pendapat ulama Syafi'i batal. Okey, kalau sekali-sekala kita qadalah, qada. Pemeriksaan dubur, pendarahan lubang najis dengan memasukkan jari ke dalam dubur oleh doktor. Dalam mazhab Syafi'i dia batal. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan. Tapi untuk orang buasir itu dimaafkan mengikut sebagian ulama. Sebab dia kena buh selalu ubat tu. Itu dimaafkan, dia masukkan ubat dalam dubur. Sebab yang ni berlaku sekali-sekala. So sekali-sekala ni kita qadalah. Inhaler untuk asma kita dah huraikan dah. Dah habislah soalan. Tak ada dah. Kalau ada lagi yang secara live, saya rasa saya dah baca dah semua soalan. Dah baca dah. Ada lagi soalan? Masa dah habis ke? Ada sikit masa? Tak ada dah? Semua okey? InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadat kita dan menjadikan ini majlis ilmu yang dikelilingi oleh malaikat. Dan Allah memahamkan kita terhadap agama dan menjadikan puasa kita diterima insya-Allah dan kita sampai ke bulan Ramadan. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pahala yang besar kerana bersabar dalam majlis ilmu dan teruskan belajar. InsyaAllah pada hari akan datang kita akan susun program-program yang lebih berfaedah, yang sesuai dengan bulan, yang sesuai dengan keadaan untuk kita membicarakan fik-fik moden, mungkin ada fik perubatan,
ada fake, macam-macam fake ya. Fake kita ada ni macam-macam. Ada berjuta-juta masalah yang kita boleh kita bincang mengikut pandangan-pandangan ulama. Jadi kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.